Sejarah kewujudan pakaian di Tanah Melayu sudah bermula sejak zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1400 lagi. Buktinya, pada zaman tersebut, pemerintah negara khususnya Raja-Raja Melayu segak menggayakan baju Melayu, manakala pemaisuri pula cukup anggun mengenakan busana tradisional Melayu seperti baju kurung, baju kebaya, kurung kedah dan sebagainya, yang mana ianya masih digunakan sehingga ke hari ini. Apabila Malaysia mendapat kemerdekaan pada tahun 1957, terdapat banyak revolusi perindustrian berlaku. Contohnya, kehadiran mesin jahit elektrik yang memudahkan kerja-kerja menghasilkan sesuatu pakaian. Seiring dengan revolusi perindustrian juga, permintaan kepada industri fashion dan pakaian juga tinggi dengan pengaruh fashion daripada luar negara yang boleh diakses melalui media massa dan cetak. Pada zaman awal kemerdekaan, di Malaysia tidak banyak sekolah-sekolah yang menawarkan aliran seni, lebih-lebih lagi dalam bidang seni reka fashion. Individu yang mempunyai peruntukan ketika itu perlu ke luar negara untuk mendapatkan ilmu rekaan fashion. Contohnya, kebanyakan pensyarah program fashion di UiTM banyak mendapat pendidikan awal rekaan fashion di luar negara, seterusnya membuka program seni reka fashion di Malaysia. Selain itu juga, pereka-pereka fashion senior ternama tanah air juga mendapat pendidikan di luar negara. Contohnya, pereka fashion Zhang Toi pernah belajar di Parsons School of Design, New York, dan pereka fashion Datuk Rezwan Razwil juga mendapat sarjana dalam bidang fashion di Universiti Bunka, Tokyo, Jepun. Terdapat banyak pereka-pereka fashion senior di Malaysia yang mempunyai identiti dalam rekaan masing-masing. Antaranya, pereka fashion Datuk Tom Abang Saufi mahir dalam rekaan batik. Pereka fashion Datuk Razwan Razwil terkenal dengan rekaan Tata Rias Manik Beliau. Pereka fashion Datuk Bernard Chandran terkenal dengan rekaan siluet futuristik. Pereka fashion Melinda Loy terkenal dengan rekaan yang bereksperimentasi dan press plate. Pereka fashion Salikin Siddiq dengan mengetengahkan rekaan tradisional Melayu dan ramai lagi. Namun kehadiran pereka muda pada masa kini tidak kurang hebatnya, seperti pereka fashion Hatta Dolmat dengan identiti cetakan ilustrasi pada rekaan, pereka fashion Fizi Wu dengan identiti rekaan potongan berpanel dan berstruktur, pereka fashion Kun Khoi dengan identiti rekaan yang elegan, sophisticated dan banyak lagi pereka lain. Dalam industri rekaan fashion, setiap pereka fashion perlulah mempunyai identiti atau signature dalam menghasilkan rekaan masing-masing. Hal ini membolehkan para pembeli mengenali setiap karya yang dihasilkan oleh pereka tersebut. Selain itu, bagi para pengguna yang mempunyai cita rasa berlainan, mereka mempunyai banyak pilihan fashion dan pakaian di segmen pasaran tertentu. Elemen identiti atau mercu tanda dalam rekaan fashion ini perlulah digilap dan dipelajari semasa dalam proses pembelajaran di institusi pendidikan lagi. Setiap pereka fashion haruslah mempunyai latar belakang pendidikan yang formal dalam bidang rekaan fashion bagi menjadikan seseorang pereka fashion itu kompeten dari segi kemahiran melukis, menjahit, memotong kain, mendraft pola, menganalisis trend semasa dan sebagainya. Selain itu, dalam proses menjana idea bagi memulakan koleksi pakaian, para pereka fashion mempunyai pelbagai teknik dalam menjana idea awal lakaran fashion bagi menghasilkan koleksi pakaian mereka. Contohnya, berimajinasi terhadap kajian inspirasi yang dipilih dengan cara melukis inspirasi tersebut, mewarnakan elemen-elemen inspirasi, menyuai padankan trend semasa dengan inspirasi,
membandingkan kebaikan atau kelemahan inspirasi tersebut dan sebagainya. Setelah proses itu, barulah mereka fashion tersebut akan mengembangkan lagi idea-idea awal yang diperolehi dengan cara melakar kembali seberapa banyak lakaran untuk dijadikan koleksi pakaian akhir mereka. Yang mana ia haruslah bersesuaian dengan konsep pertunjukan fashion atau permintaan dari pelanggan di pasaran. Proses pembelajaran langkah-langkah menghasilkan lakaran koleksi pakaian. Sebelum memilih inspirasi fashion, pelajar perlulah mengikut tema fashion yang ditetapkan oleh pensyarah pada ketika itu. Contohnya, tema inspirasi fashion pada semester itu adalah flora dan fauna. Jadi, skop inspirasi yang dipilih mestilah berkaitan dengan flora dan fauna. Contohnya, bunga Rafflesia. Inspirasi fashion boleh didapati daripada pelbagai objek, benda hidup, aliran, ekspresi, sejarah, lokasi, makanan, budaya, kesenian dan sebagainya. Inspirasi fashion juga disebut subject matter. Ianya boleh diambil daripada mana-mana atau apa-apa perkara yang menarik perhatian seseorang pereka fashion tersebut. Contohnya, mengambil inspirasi objek iaitu Menara Eiffel Tower di Paris atau inspirasi budaya iaitu Tarian Zapin di Johor dan banyak lagi. Inspirasi ini penting dalam menjadi panduan kepada pereka fashion bagi menghasilkan koleksi pakaian mereka. Dalam proses pembelajaran rekaan fashion, para pelajar digalakkan memilih inspirasi yang mempunyai nilai elemen dan prinsip seni reka seperti garisan, bentuk, tekstur, warna dan sebagainya. Pemilihan inspirasi yang baik, kreatif dan berpotensi tinggi penting untuk dikembangkan dan sebagai panduan untuk membantu pelajar dalam menghasilkan lakaran koleksi pakaian akhir. Setelah para pelajar memilih inspirasi tersebut, kemudian perlulah menghasilkan suatu buku kajian berdasarkan inspirasi yang dipilih. Dalam kajian inspirasi tersebut, perlulah mempunyai sejarah inspirasi, asal-usul, kebaikan dan kelemahan inspirasi, gambar yang jelas, karakter inspirasi dan banyak lagi. Selepas kajian inspirasi lengkap, barulah boleh menghasilkan idea awal lakaran. Dalam rekaan fashion, terdapat 3 teknik menjana idea awal lakaran fashion. Yang pertama, teknik melukis gambar bentuk inspirasi yang dipilih secara terperinci di atas figura fashion. Dan yang kedua, teknik collage dengan cara memilih gambar bentuk inspirasi, kemudian membuat salinan fotokopi bentuk tadi besar atau kecil. Kemudian membuat tampalan berbentuk collage di atas figura fashion. Teknik ini akan diterangkan secara jelas dalam tajuk video ini. Inspirasi fashion boleh didapati daripada pelbagai benda di dalam dunia ini. Okey, ia menjadi panduan untuk para pelajar mereka fashion nanti. Jadi kita perlukan inspirasi yang menarik untuk diletakkan di dalam rekaan nanti. Sebagai contoh di sini, inspirasi ada 2, satu buatan manusia dan satu semula jadi. Contohnya Eiffel Tower, bunga Rafflesia yang semula jadi, yang unik dan mempunyai elemen seni reka. Istana di Rusia, kaum Iban, Tarian Zapin, Betta Fish, rumah Minangkabang Gadang, gasing tradisional dan sebagainya.
Inspirasi yang saya nak tunjukkan hari ini ada dua. Satu bunga daisy Afrika dan satu piramid dari Mesir. Okey, kalau kita tengok inspirasi ni, dia terdiri daripada bunga, batang, daun. Jadi kita kena kenal pasti bentuk yang sesuai untuk dijadikan teknik collage tu nanti. Okey, saya akan pilih bentuk ni, bunga ni yang nampak secara detail dia punya kelopak-kelopak bunga ni. Okey, selepas tu ambil gambar bunga tu dan masukkan dalam Microsoft Word ataupun Adobe Illustrator ataupun Photoshop. Besarkan dia mengikut 3 saiz, satu besar, sederhana dan kecil. Okey, lagi satu inspirasi yang saya akan tunjuk, piramid. Okey, piramid daripada Mesir. Okey, kalau tengok bentuk dia bentuk semula jadi segitiga buatan manusia. Okey, sama juga kena pasti bentuk yang mana yang nak dijadikan collage. Okey, dan masukkan dalam Microsoft Word, besarkan kepada 3 saiz seperti ini. Besar, sederhana dan kecil. Okey, kita dah ada bentuk di depan saya ni. Bentuk yang kita dah confirm untuk letakkan dalam collage kita nanti. Okey, sebelum tu saya tunjukkan bahan-bahan untuk membuat teknik collage ni. Terdiri daripada alatan mewarna dan melukis lah, alatan ilustrasi. Contoh pen teknikal, pensel, gam dan gunting, Kuricolor, marker untuk mewarna nanti, dan mungkin guna juga pensel warna. Okey, apabila kita dah ada 3 saiz macam ni, kita guntinglah mengikut bentuk dia. Dan yang ketiga, teknik draping. Dengan cara membuat olahan fabrik yang menyerupai unsur inspirasi di atas patung dengan menggunakan kain. Kemudian mengambil gambar untuk menterjemahkan idea tersebut di atas kertas. Setelah collage yang dihasilkan siap, para pelajar perlulah memilih 5 hasil collage yang terbaik untuk dikembangkan. Collage yang dipilih dan terbaik itu dinamakan idea awal rekaan. Selepas itu, bolehlah pelajar melakarkan rekaan berdasarkan collage tersebut. Pemerhatian dari segi elemen inspirasi, siluet, garisan perlu dititik beratkan. Pada peringkat ini, pelajar perlu menghasilkan perkembangan idea lakaran sebanyak 10 rekaan.
Kebiasaannya, pelajar perlu menghasilkan lakaran kasar. Ini pandangan hadapan sahaja. Selepas siap peringkat perkembangan idea, pelajar perlu menghasilkan beberapa lagi lakaran yang lebih kompleks dan mempunyai style pakaian yang lengkap. Contohnya, merujuk kepada trend semasa, masukkan style pakaian, masukkan lisu atau penghilang gelembung, masukkan warna, embellishment yang berkait dengan inspirasi. Seterusnya, bagi membuat perkembangan idea lanjut atau lakaran halus, pelajar perlulah tahu target pasaran koleksi ini, kategori pakaian yang ingin hasilkan dan sebagainya. Selepas menghasilkan lakaran halus iaitu lakaran pandangan depan dan belakang beserta detail rekaan, pelajar bolehlah memilih rekaan akhir untuk direalisasikan kepada bentuk 3D. Pemilihan tersebut perlulah berdasarkan kriteria berikut. Elemen dan prinsip seni reka yang digunakan, pemilihan warna yang mengikut trend atau mengikut inspirasi yang dihasilkan, rekaan yang dihasilkan jelas secara pandangan depan dan belakang. Setiap reka fashion mestilah mempunyai sentuhan atau mercu tanda yang berlainan dan keunikan tersendiri. Ini boleh mempelbagaikan industri fashion dengan sentuhan pereka fashion yang pelbagai. Contohnya, sentuhan tata rias manik, sentuhan cetakan digital, sentuhan kombinasi cetak dan manik dan sebagainya. Selain itu juga, perkara ini membantu untuk meluaskan pasaran industri fashion yang mahir dalam sentuhan masing-masing.